Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada Puan Kamsia Widayati binti Harun selaku pensyarah bagi subjek GWP 1092 Wacana Penulisan. Pada hari ini, saya bersama dengan rekan-rekan saya yaitu Abera Elbet Akang, Nur Hafiza binti Julaimi, dan saya sendiri, Suziana binti Soekardi, akan membincangkan tentang kerja khusus tugasan 3 penulisan ulasan. Baiklah, kita mulakan dengan pengenalan. Bahasa merupakan satu cara yang efektif sebagai alat perhubungan. Pertuturan kata yang sempurna secara lisan dan bertulis menjadikan sesebuah perkara tersebut lebih mudah untuk dipahami. Kamus Dewan edisi keempat 2005 mendefinisikan wacana sebagai kesempurnaan tutur kata merupakan kesatuan, ucapan, pertuturan, dan percakapan. Tema utama bagi penulisan ini ialah profesionalisme keguruan merupakan profesion yang penting bagi membentuk masyarakat yang mampu menyumbang kepada negara. Penulisan ini dihasilkan oleh 3 orang, yaitu Bexley Rexan Basas, Suziana Soekardi, dan Nur Hafizah binti Julaimi. Kita beralih pula kepada kandungan hasil penulisan. Kandungan hasil penulisan ini merangkumi bidang pendidikan. Bidang pendidikan yang dimaksudkan ialah profesionalisme keguruan. Terdapat beberapa isi-isi penting yang telah dihuraikan oleh penulis, yaitu elemen-elemen profesionalisme keguruan, aspek pembelajaran sepanjang hayat, kepentingan permufakatan komuniti dalam pendidikan, serta cabaran-cabaran profesionalisme keguruan dengan isu-isu pendidikan terkini. Baiklah, kita mulakan dengan isi yang pertama, yaitu elemen-elemen profesionalisme keguruan. Penulis menegaskan bahwa terdapat 3 elemen utama dalam profesionalisme keguruan, yaitu nilai dan etika, pengetahuan dan kemahiran, serta jati diri dan kenegaraan. Kesimpulannya, penulis menegaskan bahwa warga pendidik perlu mempunyai ketiga-tiga elemen ini bagi mencapai negara yang mampu berdaya saing di persadah dunia. Seterusnya, kita beralih pula kepada isi yang kedua, yaitu aspek pembelajaran sepanjang hayat. Aspek ini amat penting supaya ilmu pengetahuan berkaitan dengan ilmu pendidikan dapat ditingkatkan. Ilmu pengetahuan yang luas juga boleh membawa perubahan kepada negara. Akhir sekali, penulis menegaskan bahwa pembelajaran sepanjang hayat tidak ada penghujungnya bagi setiap masyarakat yang ingin menimba ilmu pengetahuan. Seterusnya ialah kepentingan permufakatan komuniti dalam pendidikan. Terdapat beberapa kepentingan yang telah digariskan oleh penulis. Kepentingan tersebut amatlah penting dalam membantu suatu organisasi dalam mencapai matlamatnya, terutama matlamat dalam bidang pendidikan di negara kita. Baiklah, isi yang terakhir ialah cabaran-cabaran profesionalisme keguruan dengan isu-isu pendidikan terkini. Penulis juga telah mengupas tentang cabaran-cabaran yang dihadapi oleh semua warga pendidik seiring dengan isu-isu pendidikan yang terkini. Tugas sebagai seorang guru amatlah mencabar dari hari ke hari seiring dengan pembangunan negara yang semakin maju. Oleh itu, cabaran-cabaran profesionalisme ini perlu diatasi bagi merealisasikan falsafah pendidikan kebangsaan. Dalam penulisan ini, kita dapat melihat gaya bahasa dan nahu yang digunakan oleh penulis. Kita dapat lihat ketepatan tata bahasa dan pemilihan kosakata yang digunakan oleh penulis. Tata bahasa dan kosakata yang digunakan oleh penulis sangat bertepatan dengan penulisan akademik. Hal ini amat penting karena tata bahasa yang betul mempengaruhi sesuatu penulisan tersebut. Apabila tata bahasa yang digunakan betul, hal ini membolehkan penulisan yang dihasilkan menarik dan senang dipahamilah oleh pembaca. Kosakata yang betul dan sangat meluas dalam penulisan juga amat pentinglah untuk menunjukkan unsur-unsur yang menarik dalam penulisannya. Hal ini dapat menarik perhatian pembaca untuk terus membaca hasil penulisan tersebut.
Seterusnya, penulisan ini juga mengandungi kohensi dan koheren. Hal ini amat penting untuk memastikan kesinambungan idealah dalam penulisan tersebut. Apabila penulisan tersebut berkesinambungan idenya, maka penulisan tersebut dapat dipahami dan saling bertautlah wacana dalam penulisan tersebut. Dan akhir sekali, laras bahasa dan tanda baca yang betul sangat pentinglah dalam penulisan. Laras bahasa yang digunakan mestilah bersesuaian dengan penulisan akademik lah, seperti laras bahasa yang formal lah. Laras bahasa yang formal ini merupakan kriteria dalam penulisan akademik. Seterusnya, tanda baca yang digunakan mestilah betul. Hal ini dilakukan untuk memastikan pembaca dapat memahami sesuatu penulisan tersebutlah. Dengan adanya tanda baca yang betul ini, penulis tersebut dapat menyampaikan semua fakta dan idenya dan pembaca dapat memahami segala yang disampaikan oleh penulis. Dalam penulisan ini, penulis menggunakan penggunaan keutuhan wacana dalam penulisannya. Seperti yang kita tahu, keutuhan wacana ada 4, yaitu keutuhan semantik, keutuhan fonologi, keutuhan leksikal, dan keutuhan gramatikal. Semua keutuhan wacana ini dapat kita lihatlah dalam penulisan penulis ini. Yang pertama yaitu keutuhan semantik. Keutuhan semantik ini bermaksud hubungan antara klausa atau ayat. Hal ini bermaksud dalam sesuatu ayat itu ia sentiasa berhubung dan penulis menggunakan keutuhan semantik dalam penulisannya. Hal ini amat penting agar wacana dihuraikan dengan lebih jelas. Dalam penulisan ini kita dapat melihat penulis menggunakan hubungan sebab dan akibat. Kita dapat melihat ini di dalam penulisannya, hubungan ini amat penting untuk menyatakan ayat tersebut tentang hubungan sebab dan akibatnya. Seterusnya kita beralih kepada keutuhan fonologi. Keutuhan fonologi ini kita dapat lihat dari segi hentian suara, nada suara, dan intonasi suara. Sebagai contoh, sama ada ayat itu ayat penyata, ayat tanya, ataupun ayat seru lah. Hal ini menimbulkan hubungan antara bahagian-bahagian wacana. Penulis banyak menggunakan ayat penyata lah dalam penulisannya. Dia menggunakan ayat penyata ini bertujuan untuk menyatakan fakta-fakta yang ingin dihujakan kepada pembaca lah. Seterusnya kita beralih kepada keutuhan leksikal. Keutuhan leksikal ini bermaksud hubungan perkataan dalam sesuatu wacana. Maksudnya di sini perkataan yang digunakan dalam sesuatu wacana itu ia saling berkait dan mempunyai hubungan yang tertentu lah. Maksud dia mungkin dia mengandungi idea yang sama tetapi perkataan tersebut berbeza dan dia penting untuk menghubungkan idea tersebut. Selalunya, keutuhan leksikal ini melibatkan unsur pengulangan tentang sesuatu idea. Hal ini bermaksud perkataan yang digunakan itu saling berkait untuk menyatakan idea yang ingin disampaikan oleh penulis tersebut. Kita dapat lihat penulis menggunakan kolokasi dalam penulisannya. Kolokasi ini bermaksud dia menggunakan perkataan yang berulang tetapi maksud yang disampaikan itu berbeza tetapi ide utamanya masih sama. Akhir sekali kita beralih kepada keutuhan gramatikal. Keutuhan gramatikal ini dapat didefinisikan sebagai hubungan wacana yang berkaitan dengan tata bahasa. Maksudnya penggunaan tata bahasa yang digunakan itu betul lah. Kita dapat lihat penulis menggunakan penanda rujukan dalam penulisannya. Penanda rujukan ini bermaksud dia menggunakan kata ganti nama diri lah dalam penulisannya. Sebagai contoh, kita dapat lihat apabila penulis memasukkan atau memetik mana-mana tokoh dalam penulisannya, dia akan menggantikan nama tokoh tersebut dengan kata ganti nama diri lah. Seterusnya, bagi penggunaan penanda wacana, seperti yang kita tahu, penggunaan penanda wacana ada 3, yaitu penanda kronologi, penanda organisasi, dan penanda idea lah.
Bagi penanda kronologi ini bermaksud ia memberi persoalan berkaitan dengan waktu. Hal ini bermaksud ia bertujuan untuk menghubungkan organisasi penulisan. Maksudnya di sini, penulisan tersebut teratur dan kita dapat menghubungkannya dengan masalah. Kita dapat lihat penulis menggunakan kronologi kini dalam penulisannya. Kini ini merupakan penanda kronologi karena kini ini ia mempersoalkan berkaitan dengan waktu. Seterusnya, kita beralih kepada penanda organisasi. Penanda organisasi ini bermaksud kita mempertautkan suatu bagian wacana dengan bagian yang lain. Maksudnya di sini, pemerengganan dia baik dan setiap perenggan itu mempunyai perkaitan dan saling berhubung. Ia mempunyai kesinambungan lah. Maksud dia perenggan itu saling berkait dan ada hubungan ideal lah dengan perenggan yang sebelum dan seterusnya. Hal ini amat penting untuk memastikan kesinambungan wacana. Sebagai contoh, dalam penulisan nih, kita dapat lihat penulis menggunakan penanda organisasi akhir sekali. Penanda organisasi akhir sekali ini jelas membuktikanlah bahwa perenggan tersebut mempunyai perkaitan dengan perenggan yang lain. Bagi penanda idea pula, penanda idea ini menghubungkan antara fakta dengan fakta. Maksudnya di sini apabila ada dua fakta yang ingin disampaikan oleh penulis, fakta ini saling berhubung dan fakta ini kita dapat lihatlah dia berkait dengan fakta yang sebelumnya. Hal ini penting untuk memastikan fakta tersebut dapat dipahami oleh pembaca. Sebagai contoh, dalam penulisan ini, penulis menggunakan penanda idea namun. Penanda idea namun ini merupakan pertentangan idea. Maksudnya, penulis menyuarakan dua fakta, namun fakta tersebut mempunyai pertentangan dan fakta tersebut tidak menyokong fakta yang sebelum. Maksudnya, fakta di sana bertentang. Maksudnya, dia menggunakan penanda idea yang mempunyai pertentangan idea lah. Oke, itu saja dari saya. Seterusnya saya akan serahkan kepada rakan saya. Seterusnya kita akan pergi kepada aspek pemilihan kosakata yang digunakan oleh penulis dalam penulisannya. Secara umumnya penulis telah menggunakan kosakata yang menarik dalam penulisannya. Hal ini penting untuk menarik minat pembaca untuk memahami dan mengikuti setiap ide yang diutarakan oleh penulis dalam penulisannya. Seterusnya, penulis juga tidak menggunakan fakta yang berputar belit dan menyebabkan pembaca mudah memahami setiap isi yang ingin disampaikan oleh penulis. Sesuatu penulisan ataupun sesebuah penulisan yang mempunyai fakta yang berputar belit akan menyebabkan pembaca tidak memahami apakah yang ingin disampaikan ataupun ide yang ingin disampaikan oleh seseorang penulis itu. Kira sekali, kosakata yang digunakan dalam penulisan ini boleh digunakan oleh penulis pada masa akan datang untuk menghasilkan sebuah penulisan yang lain, dan seterusnya pembaca juga dapat memperoleh ilmu mengenai kosakata. Setelah itu kita beralih kepada aspek pemilihan laras bahasa yang digunakan oleh penulis dalam penulisannya. Penulis telah menggunakan laras bahasa formal. Hal ini penting semasa membuat sebuah penulisan akademik. Selain itu, penulis juga tidak menggunakan bahasa pasar atau bahasa rojak dalam penulisannya. Sesebuah penulisan akademik amat menitik beratkan penggunaan bahasa formal, yaitu tidak mempercampur adukan bahasa pasar dan bahasa rojak ke dalam penulisannya. Seterusnya, fakta yang disampaikan oleh penulis adalah dengan menggunakan bahasa formal, tata bahasa yang betul, ilmiah dan juga jelas. Dalam konteks ini, ilmiah membawa maksud sesuatu ilmu pengetahuan. Sebagaimana yang kita telah tahu, penulisan akademik yang dihasilkan oleh penulis adalah berkaitan dengan ilmu mengenai profesionalisme keguruan, yaitu mengenai cabaran-cabaran yang dihadapi oleh guru dalam aspek pendidikan pada masa kini. Seterusnya juga, penulis juga menggunakan fakta-fakta yang
jelas, yaitu di mana setiap fakta yang dihuraikan oleh penulis adalah dikemukakan dengan bukti, di mana penulis memasukkan pandangan tokoh-tokoh untuk menyokong setiap ide yang disampaikan ataupun yang diutarakan oleh penulis dalam penulisannya. Seterusnya ialah rujukan dalam penulisan. Rujukan yang lengkap penting bagi membolehkan pembaca mendapatkan sumber asal. Selain itu, rujukan ini juga bertujuan untuk mengelakkan daripada pertuduhan plagiat. Antara sumber rujukan yang sering dirujuk ialah buku, terbitan berkala, artikel, jurnal, akhbar, dan sebagainya. Penulis telah menggunakan gaya penyenaraian American Sociological Association, yaitu gaya penyenaraian APA. Seterusnya, penulis telah menggunakan format rujukan yang betul dalam penulisan beliau. Antara formatnya ialah nama pengarang, tahun penerbitan, judul buku, penyunting, penyusun, penerbitan, dan sebagainya. Penulis telah menerapkan format rujukan secara teratur dan tersusun. Selain itu, baris kedua seterusnya haruslah mempunyai jarak 12/5 mm dengan baris pertama juga telah diamalkan oleh penulis dalam rujukan beliau. Ini menunjukkan bahwa penulis menggunakan format yang betul dalam rujukan. Pandangan keseluruhan mengenai penulisan yang dihasilkan oleh penulis ialah setiap penerangan yang disampaikan oleh penulis adalah amat baik kerana setiap fakta dan hujah disokong oleh pendapat sarjana bahasa. Hal ini telah memperkuatkan lagi isi penulisan yang dihasilkan oleh penulis itu sendiri. Seterusnya tidak dapat diakui lagi bahawa terdapat kelebihan dan juga kelemahan yang boleh dibaiki oleh penulis dalam penulisan yang telah dihasilkan. Antara kekuatan penulisan yang telah dihasilkan oleh penulis ialah yang pertama, penggunaan penanda wacana dan gaya bahasa yang pelbagai. Sebagaimana yang kita telah tahu, penggunaan penanda wacana berfungsi untuk merangkaikan satu ayat dengan ayat yang lain. Hal ini akan memudahkan penulis untuk mengembangkan lagi ide yang ingin disampaikan dalam penulisannya. Kekuatan penulis yang kedua ialah gaya penyampaian yang disampaikan oleh penulis adalah amat menarik serta penerangan yang amat baik dengan mengemukakan pandangan daripada tokoh-tokoh bahasa untuk menyokong setiap fakta dan hujah yang telah dinyatakan ataupun disampaikan oleh penulis itu sendiri. Dan yang terakhir, kekuatan penulisan yang telah dihasilkan oleh penulis ialah setiap idea yang dinyatakan dalam penulisan penulis itu sendiri mempunyai pertautan dan juga kesinambungan antara satu idea dan idea yang lain. Sebagaimana yang kita boleh lihat, penulis telah menggunakan keutuhan wacana seperti keutuhan semantik, keutuhan leksikal, keutuhan gramatikal, dan juga keutuhan fonologi. Bagi keutuhan semantik, penulis telah menggunakan hubungan sebab dan juga akibat untuk mempertautkan idea yang ingin disampaikan oleh penulis dalam penulisannya. Bertitik tolak daripada itu, antara kelemahan penulisan yang telah dihasilkan oleh penulis ialah yang pertama, terdapat beberapa kesalahan ejaan dalam penulisan penulis. Kedua, rujukan dalam penulisan penulis adalah tidak pelbagai kerana hanya tertumpu pada buku sahaja. Oleh itu, penulis perlulah menyemak semula penulisannya agar tidak berlaku kesalahan ejaan serta mempelbagaikan rujukan dengan mengambil daripada sumber-sumber yang pelbagai seperti jurnal, internet, dan juga lain-lain. Sungguh pun, kualiti penulisan yang dihasilkan oleh penulis masih memuaskan kerana setiap isi disampaikan dengan baik serta pembaca dapat memahami isi penulisan yang dihasilkan oleh penulis dengan mudah dan juga jelas. Kesimpulannya, bolehlah dikatakan bahawa penanda wacana dalam bahasa Melayu mempunyai banyak kepentingannya dalam menghasilkan sesebuah penulisan. Seseorang penulis itu haruslah tahu menggunakan penanda wacana serta gaya bahasa yang betul dalam penulisan mereka. Hal ini disebabkan
Aspek ini akan mempengaruhi cara pengolahan serta faktor-faktor lain seperti penyusunan struktur ayat, pembagian perenggan, serta penggunaan kosakata. Oleh itu, perkara ini perlu diambil perhatian oleh seseorang penulis itu untuk menghasilkan penulisan yang lebih menarik serta mudah difahami oleh pembaca. Dengan itu, saya akhiri dengan ucapan sekian terima kasih.